Hai, Assalamualaikum. Bateri kereta dah weak? Macam mana nak tahu bateri kena tukar ke ataupun boleh cas sahaja? Pemakaian glove. Actually, tak adalah perlu sangat pun. Tapi kalau nak bersih, pakai. Kalau nak peace of mind, pakai. Sebabnya adalah kekotoran debu sikit yang tak salah pun pakai bare hands, tapi boleh jadi ada yang takut. Which is of course tak akan berlaku pun. Tapi peace of mind. Untuk bateri yang moden, contohnya bateri Amaron macam ni, akan ada battery health indicator yang akan membantu kita mengenal pasti sama ada bateri masih elok ataupun tidak. Indikator tu dipanggil hydrometer. Hijau elok, hitam recharge, putih kena check. Memandangkan hydrometer dekat sini hijau, tapi bateri ni dah tak elok, so it's not that reliable. Jadi apa caranya nak tahu bateri elok ke tidak? Perlu ke kita just tukar bateri baru? Hold your horses, young man. Daripada spend 270 untuk bateri baru, dalam keadaan duit tak berapa nak ramai. Tapi we are not cavemen, we have technology. Ada satu alat yang bernama multimeter yang kita boleh pakai. Jadi macam mana nak guna? Sangat senang. Macam buat AdMath. Ini contoh multimeter yang saya pakai. Jenama Unity. So mana nak dapat? Pergi Google, tap je multimeter. Dekat Shopee ada. Nanti keluarlah result pelbagai jenis multimeter. Mungkin tak payah kot beli yang mahal sikit macam harga 100 ni. Even yang saya pakai, Unity, pun ada RM50 je. Ni kalau hang berak keluar duit beli benda ni. Untuk alat yang berharga hanya RM50, multimeter berbaloi untuk kita beli sebab banyak kegunaan dia. Untuk cek kebocoran elektrik, cek voltage, cranking amp, alternator dan sebagainya. Cuma dalam video kali ini, saya akan fokus kepada macam mana nak cek voltage yang menentukan sama ada bateri boleh pakai lagi ke tidak. InsyaAllah dalam video akan datang, saya akan kongsikan pula macam mana nak cek amp draw, parasitic draw and everything yang lain dengan multimeter. So before we move on, please subscribe to my channel and insyaAllah I will make it interesting in the future. Berbalik kepada cerita kita tadi, kereta tak boleh start, so bateri dah weak. So pilihan kita, adakah kita perlu beli bateri baru ataupun kita hanya perlu pergi cas? Tapi first, kena cari punca kenapa bateri weak. Mungkin sebab headlamp dibiarkan buka sepanjang malam. Situasi itu boleh menyebabkan running current yang cukup untuk mengeringkan bateri sepanjang malam. Selain itu, kalau bukan headlamp, salah satu punca bateri boleh kering sepanjang malam, cabin light, lampu dekat dalam kereta. Antara salah satu contoh yang notorious dalam merosakkan bateri kereta. Last kali umur bateri dah lebih 3 tahun. So tak ada pilihan lain, kena tukar lah. So moving on, masanya untuk menggunakan voltmeter. Operasinya sangat mudah. Just perlu pusingkan dial mengikut kerja apa yang kita nak buat. Voltage, ampere, continuity, semuanya achievable dengan hanya menggunakan voltmeter yang berharga RM50 ini. Multimeter juga dilengkapkan dengan prongs, negatif and positif, yang setiap satunya kena dipasangkan pada polariti yang betul pada multimeter. Contoh pada bateri ni, polariti yang negatif, yang positif kat atas ni lah. Yang ni tak nampak lagi, tak tahulah no. Now, kita set up prongs ni dekat lubang yang betul. Konektor hitam sentiasa ke bahagian kom, manakala yang merah pula kena cucuk kat bahagian ujung sekali ni lah. Inilah setup yang kita pakai untuk mengetest voltage yang ada pada bateri kereta kita. Nak guna multimeter untuk test voltage bateri, pusingkan dial ke arah 20 volt, prong merah ke terminal positif, prong hitam ke terminal negatif. Dekat sini saya akan buat voltage testing dekat bateri kereta yang saya claim sudah rosak. Dan nampak reading 10.8 voltage? Yes sir, that's the telltale sign of a weak battery. Dan kalau kita cari info berapa voltage untuk bateri kereta yang masih elok untuk dipakai, kita akan dapat a result of 12.6 volt minimum supaya bateri kereta mampu untuk crank enjin kereta. Additional info juga menunjukkan akan ada 13 ke 14.7 volts untuk running car. Itu menandakan alternator kereta masih bagus. Tapi kita nak borak pasal voltmeter, so alternator ni video lain kali lah. 10.8 voltage obviously tak akan cukup untuk crank kereta sampai start. Contohnya dalam video yang saya telah post tahun yang lepas, link dalam description di bawah. Dan this situation begs a question. Nak beli baru bateri ke? Just cas balik je bateri. Which then brings me to my next point. Kita boleh cuba jam bateri kereta supaya at least kereta dapat start balik. Masa kereta running, alternator akan bantu untuk mengecas balik bateri kereta yang telah weak. So, kalau the weakness of the battery was caused by just tak tutup lampu sepanjang malam ataupun cabin light lupa nak tutup. So, maybe lepas kita biar kereta kita running at least dalam 5 ke 10 minit, bateri akan elok semula. Kita boleh terus pakai. Tak perlu beli baru, tak perlu pergi charge. Tapi apabila lepas kita running kereta kita lepas 10 minit, 5 minit, bateri akan kembali kepada voltage yang rendah
rendah macam tadi 10.8 ataupun lebih rendah lagi, tak akan sampai ke 12.6, yes, kita kena beli baru. Sekurang-kurangnya kita beli baru, kita dah check. Tak adalah kita rugi sebab kita beli baru, tapi sebenarnya bateri elok lagi. Kalau duit berkepuk-kepuk tak apa. Ni bagi yang SME ni, PKS ni, lah ni pun dok PKP, PKPD, PKPP, PKPR, PKPS. Duit susah nak dapat. At least you yourself can make a difference for yourself. Tak perlu tunggu orang lain, benda boleh buat kat rumah sendiri. Yang penting, new knowledge every day. InsyaAllah, wherever you go, you will be safer, you will be better each and every day. Dengan ilmu saya yang terhad, yang limited ni, InsyaAllah saya akan cuba kongsikan apa yang saya boleh ajar kepada awak semua, macam mana nak kurangkan kos penjagaan kereta dan maintenance kereta. Jadi apa takeaway daripada video yang saya telah sampaikan ni? Yang pertama, kalau bateri rosak, jangan beli baru dahulu. Spend sedikit duit untuk beli multimeter sendiri yang boleh didapatkan dengan harga RM50 je, untuk at least periksa sendiri bateri dulu di rumah. Selain tu, multimeter banyak lagi kegunaannya untuk kita pakai in the future. Yang kedua, bateri kereta agak fragile. Jadi bila parking kereta, sebelum masuk je ke rumah ataupun pergi office, pergi ke mall, ambil seminit dua untuk check sama ada lampu headlamp dah tutup ke belum, lampu cabin light dah tutup ke belum. Lagipun for most modern cars, kalau kita tak tutup lampu lepas kita matikan enjin, akan ada bunyi long beep. So listen to the warning. Yang ketiga pula, tak semua orang akan pakai bateri kering. Kalau nak bajet, pakailah bateri air. Jadi kenalah check dan isi air bateri dalam setiap lubang air ni at least sekali seminggu. Pastikan level air bateri sentiasa pada level yang cukup, janganlah sampai melimpah. Lepas tu tutupkanlah balik dengan ketat. Air bateri boleh menyebabkan corrosion ataupun karat. So ingatlah, kena ketatkan. Dan last sekali, kita kenalah cakna dengan lifespan bateri yang kita gunakan. Normally untuk bateri kereta yang daily drive akan tahan selama 2 tahun. In certain condition, mungkin akan boleh tahan ke 4 ke 5 tahun. Contohnya parking di rumah je lah, kan PKP. Benda ni semua nampak kecil lah, tapi kalau kita fikir betul-betul, banyak kita boleh jimat kat situ. So saya rasa cukuplah setakat ni perkongsian saya. Jangan lupa like and subscribe. InsyaAllah saya akan post next video. Stay awesome.